Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, selamat menyambut Hari Malaysia dan kita pun berada dalam bulan kebangsaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada umat Islam, kepada kita kebaikan, rahmatnya, keberkatan, dan kita dapat mencurahkan amal bakti di mana saja kita berada. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, pada malam ini kita berada pada ayat ke-8 dan 9 di surah An-Nisa. Semalam saya telah pun huraikan tentang keperluan, kewajaran bagi kita bila memberikan harta pesaka ni, mengagihkannya, tiba-tiba hadir di kalangan yang menerima pesaka itu keluarga, maka ada baiknya kita meraihkan mereka juga, walaupun mereka bukan ahli yang layak untuk menerima pesaka faraid, tapi jangan lupa ada tanggungjawab yang berasaskan kepada kasih sayang, kewajaran untuk kita raihkan mereka. Harap tuan-tuan dengar kuliah saya pada malam ni, dapat dengar dengan jelas walaupun tak pakai mic malam ni. Baik, bagi mereka yang memiliki tafsir Ibnu Katsir boleh rujuk ayat ke-8 dan 9 dari surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza hadara al-qismata wal qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Dan apabila satu pembahagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka sebahagian dari harta itu dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka bimbang terhadap kesejahteraan mereka, hendaklah mereka takut. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. Muslim-muslimat yang hormati dan dikasihi sekalian, setelah menjelaskan apa yang berkaitan dengan harta warisan, Allah menetapkan dalam hal ini apa yang dianjurkan. Memang bukanlah satu yang terpuji kalau ada orang yang hadir atau mengetahui adanya pembahagian rezeki, lalu ia hadir tapi ia tidak diberi apa-apa. Ini bukanlah satu benda yang baik. Kita sepatutnya meraihkan mereka yang datang walaupun mereka bukan di kalangan yang layak untuk menerima pemberian pesaka tersebut. Jadi kita buatlah keputusan untuk mengagihkan kepada yang datang itu walaupun mereka tidak terkategori, tidak termasuk di kalangan yang layak menerima pesaka. Terima kasih Aina Ismail jelas, alhamdulillah. Baik, kasih Pelangi, Faiza Umar, Khairiyah Maktaba, Besud Fam, Suhaila Saad, Sofian Samsuddin, Nur Asma Jaimi, Sofia Abdul Qadir, Nuazina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Farida Ismail, Khairuyo, Khalijah Pagi, semua yang hadir pada malam ni. Jelas terang di kota Singapura, alhamdulillah, syukur. Jasri Open, Dewi Jena, Hani Bongsu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sebelum menghuraikan bahagian masing-masing, kedua ayat ni mengingatkan dua hal yang penting. Yang pertama, bila sewaktu pembahagian itu hadir, iaitu hadir kaum kerabat yang tidak berhak mendapat warisan pesaka, sama ada mereka itu merupakan dewasa ataupun kanak-kanak, ataupun hadir ini merupakan anak yatim dan orang miskin yang saya telah berikan contoh semalam, anak-anak yang ayah mereka mati sewaktu datuk masih hidup, kemudian datuk mati, maka anak-anak itu pada waktu pengagihan harta pesaka datuk selepas matinya ayah mereka tak dapat apa-apa sepatutnya. Tapi andai mereka berada di rumah itu, berada dalam lingkungan keluarga itu ketika pakcik-pakcik mereka menerima pesaka ayah mereka, maka sewajarnya cucu-cucu yang telah kehilangan ayah ini diraihkan. Ini yang dimaksudkan oleh ayat yang penting ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi apabila kita lihat ayat seperti ini, ia menjelaskan tentang kepentingan untuk kita ni jadi orang yang prihatin, orang yang cakna, orang yang peduli.
Kemudian perkara kedua yang diingatkan adalah mereka yang berada di sekeliling para pemilik harta yang sedang menderita sakit. Mereka seringkali memberi berbagai nasihat kepada pemilik harta yang sakit itu agar yang sakit itu mewasiatkan kepada orang tertentu sebahagian dari harta yang ditinggalkan, hingga akhirnya anak-anak mereka sendiri terbengkalai. Ini merupakan tafsiran sebahagian besar daripada para ulama, contohnya Ibn Jarir Tabari, Fakhruddin Razi, seperti Imam Qurtubi, yang menjelaskan bahawa ayat ini adalah ditujukan kepada seseorang yang sedang sakit dan berada dalam keadaan maradhal maut, orang yang berada dalam keadaan penyakit yang diimbangi akan mati pada bila-bila masa. Maka mereka hendaklah memahami, janganlah mereka dipengaruhi oleh orang yang datang di situ berkata kepada mereka sehingga mereka mewasiatkan harta kepada orang yang tak sepatutnya, lalu tak aniayalah anak-anak yang tinggal. Anak-anak yang sepatutnya layak mendapat pemberian pesaka itu, mereka mendapat kemudaratan kerana harta yang sepatutnya mereka nikmati itu kerana pengaruh orang tertentu diberikan oleh ayah ni kepada mereka, diwasiatkan. Walaupun wasiat ni tak boleh melebihi 1/3, tapi 1/3 tu pun banyak, kata Nabi SAW. Kalau nak berilah 1/4 sebagai contohnya. 1/3 Nabi kata wathuluthu kathir, 1/3 itu dikira banyak, kata Nabi SAW. Maka para ulama mengatakan kuranglah daripada 1/3 itu, 1/4 ke 1/5 ke untuk diwasiatkan. Walaupun demikian, hendaklah mereka menjadi fair, menilai dengan bijaksana terhadap anak-anak yang sangat memerlukan harta tersebut andai mereka mati. Jangan mereka dipengaruhi oleh golongan tertentu, orang yang tertentu, sehingga mengakibatkan mudaratlah, menerima kemudaratan anak-anak mereka yang lebih berhak untuk mendapatnya. Itu tafsiran yang pertama berkenaan ayat yang ke-9. Tafsiran yang kedua, dia boleh memahaminya sebagai ditujukan kepada wali-wali anak yatim, iaitu yang menjaga anak yatim yang telah kita bincang daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-7 sebelum ini, berkaitan dengan mereka yang mendapat amanah penjagaan harta anak-anak yatim. Jadi pandangan ini merupakan pandangan para ulama yang terkenal juga seperti Ibn Kathir, yang mana didokong oleh ayat yang berikut yang mengandungi ancaman kepada mereka yang menggunakan harta anak yatim dengan kezaliman, menganiaya anak yatim. Jadi kata Ibn Kathir, ayat yang ke-9 ini adalah berkaitan dengan wali-wali, iaitu penjaga-penjaga, mereka yang mendapat amanah untuk memegang harta anak yatim selepas kematian ayah mereka. Hendaklah mereka menjaga anak-anak yatim itu seumpama menjaga anak-anak mereka. Seandainya kita ni nak menguruskan harta anak yatim, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita mungkin hadir dalam satu conference untuk tengok peluang-peluang investment. Katalah harta anak yatim tu banyak, maka kalau kita pergi menaiki pesawat sebagai contohnya, kita naik pesawat ekonomi kelas ke, first class ke, business class ke. Kalau harta kita sendiri agak-agak, kita naik ekonomi kelas ke naik business class. Ini maksud ayat Allah. Ada kalangan orang Islam yang ditipu oleh harta orang lain. Dia menganggap harta itu boleh digunakan sewenang-wenangnya. Lalu apa jua pembelajaran dia akan guna, dia akan ambil yang termahal dengan alasan dia perlu menikmati ini semua kerana nak menguruskan harta, nak pulangan banyak, maka tentulah investment pun kena banyak. Dia tidak faham maksud investment yang sebenarnya. Cuba harta dia nak tak buat begitu. Tidur di hotel mana, ni adalah satu muhasabah untuk mereka yang menguruskan harta anak yatim. Walaupun Nabi menunjukkan demikian, ana wa kafil aitami kahataini, Nabi menunjukkan jari baginda Islam, iaitu jari tunjuk dengan jari tengah. Aku dengan pengurus anak yatim di akhirat besok begini sekali dekat duduknya, tunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena ingat, walaupun demikian, jangan sampai penganiayaan berlaku. Kita mengambil harta anak yatim itu dengan alasan kita kena raikan diri kita, tapi kita telah terlajak menggunakan harta tersebut dengan sewenang-wenangnya. Jadi jangan sampai begitu, wahai muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Anggaplah anak yatim itu seperti anak kita juga, kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Kemudian seorang ulama tafsir yang terkemuka namanya Muhammad Said Tantawi pula berkata bahawa ayat ini sebenarnya merujuk kepada orang yang sakit nak mati, berada di ambang maut, ataupun pengurus-pengurus wali-wali anak yatim. Sama saja, ayat ditujukan kepada semua yang terlibat untuk menguruskan harta golongan, sama ada anak mereka sendiri ataupun anak yatim.
maka ini merupakan pandangan Muhammad Sayyid Tantawi. Siapa pun mereka itu, semuanya diwajibkan, diperintahkan untuk berlaku adil, berucap dengan ucapan yang benar dan tepat, kerana bimbang akan mengalami apa yang digambarkan dalam ayat ini. Ya, falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ayat yang memerintahkan pemberian sebagai warisan kepada kerabat dan orang yang lemah tidak ada pertentangan dengan ayat warisan, kerana ia merupakan anjuran dan itulah yang hak yang tidak dapat dilebih atau dikurangkan. Melainkan kalau harta tu sedikit sangat, tuan-tuan, ni balik kita kepada cerita kita nak bagi sebahagian daripada harta itu untuk mereka yang tidak berhak tetapi hadir dalam pengagihan itu atau berada di sekeliling kita, seperti yang telah saya gambarkan keadaan yang mana datuk mati selepas anaknya mati. Adakah cucu itu dibiarkan begitu saja atau diberi sedikit mana satu yang menggembirakan mereka? Mereka memang tak layak, kerana ayah mereka telah mati saat datuk masih hidup. Jadi orang seperti ini memang tidak ada peruntukan untuk mereka dalam faraid si datuk. Tapi alangkah baiknya kalau pakcik-pakcik yang ada, a'mam yang ada kat situ, mengambil tanggungjawab untuk beri kepada anak-anak, kepada almarhum adik atau abang mereka yang wafat sebelum mereka itu, sebelum ayah mereka itu. Jadi ayat ini memerintahkan pemberian sebagai warisan kepada kaum kerabat dan orang yang lemah, dan dia tiada pertentangan dengan ayat ke-9 yang telah kita gambarkan, yang telah saya gambarkan kepada tuan-tuan tadi, berkenaan dengan kewajipan orang yang sakit, yang hampir mati, yang telah pun dikatakan disahkan doktor tiada harapan untuk sembuh, ataupun pengawal atau wali atau pemegang amanah kepada harta anak yatim ni tadi, supaya jangan biarkan anak-anak yang di bawah naungan mereka itu terabai masa depan mereka. Mereka menguruskan harta itu dengan sewenang-wenangnya, sehingga mengakibatkan anak-anak itu masa depan mereka tak terjamin. Itu maksud Allah SWT. Tiada pertentangan antara ayat-ayat ini. Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab sadida, semalam saya bincang kepada tuan-tuan perkataan qaulan ma'rufa, kata yang terbaik. Ya, seperti yang saya bagi contoh kepada tuan-tuan, kalau kita ziarah orang sakit, kadang-kadang kita nak bagi wang kepada yang sakit itu, dia lebih kaya daripada kita, dan wang pun dia tak peduli, wang pun tak penting baginya. Yang penting adalah doa. Ini maksud qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik-baik. Dan saya pun dah bagi contoh kepada tuan-tuan, kalau kita nak bagi zakat kepada mereka yang memerlukan, tak perlulah kita sakiti hati mereka atau malukan mereka atau aibkan mereka dengan mengata ini zakat saya untuk tahun ni, tahun depan tak tahu lagi. Dengan angkuh sombongnya kita berkata demikian. Pergi masuk dalam Facebook pula tunjuk wang banyak-banyak, ini zakat bertahun ini, adalah tindakan yang tidak makruf, tuan-tuan. Ini tindakan yang tidak wajar, yang tidak dipuji di sisi Allah SWT. Yang dipuji adalah kita jumpa orang kata ini adalah hadiah sikit saya, kalaulah ada lebih banyak daripada ini tentu saya akan bantu tuan, ini yang mampu saya berikan, mudah-mudahan tahun depan saya dapat bagi lebih. Tak payah sebut zakat, kerana perkataan zakat ni akan membayangkan seolah yang menerimanya itu hina sangat, tuan-tuan. Ini adalah satu uruf, adatnya orang kalau terima zakat ni dianggap macam lemah sangat dia, hina sangat dia, rendah sangat kualiti hidupnya, kedudukannya, sosialnya. Jadi kita tak payah sebut gitu, kerana perkataan demikian boleh merendah-rendahkan orang. Kata hadiah, ambillah sedikit hadiah daripada saya kakak, abang, moga Allah berkati abang kakak kalau terima pemberian saya ini. Tunjukkan perkataan yang satu, tindakan yang ma'ruf, yang menyebabkan orang rasa seronok nak terima dan merasakan gembira untuk mendapat bantuan kita itu. Manakala perkataan sadida ni, kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, Allahumma saddidni, dulu kita pernah belajar doa kan, yang pernah saya ijazah kepada tuan-tuan. Jadi perkataan sadid ini bukan syadid, sadid, sin. Sadid dia berasal daripada perkataan sin, dal, yang menurut kebanyakan para ulama bahasa, saya pernah galakkan tuan-tuan dulu untuk memiliki kamus Farid, kamus Al-Farid. Kamus ini adalah kamus yang sangat baik untuk mengajar kita perkataan-perkataan Quran. Jadi perkataan sadid ini, kata para ahli bahasa, sadid merujuk kepada meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita kalau nak masuk kat sini, kita kena buang segala kekurangan, kemudian
baiki hidup kita. Itu nama dia takhliyah dengan tahliyah. Takhliyatun kemudian tahliyatun. Makna kita nak perbaiki akhlak kita di sisi Allah, kita kena buang segala mazmumah dahulu. Kemudian barulah kita hiasi diri kita dengan mahmudah. Tak boleh kalau kita kekalkan mazmumah, dalam masa sama kita nak bersifat dengan mahmudah. Ini takkan berlaku. Lambat laun orang akan nampak keaiban, kekurangan diri. Kalau kita nak baiki diri, kita kena buang segala sifat mazmumah. Kemudian barulah kita bina dengan keruntuhan sifat mazmumah itu sifat mahmudah. Jadi kalau kita perhatikan dalam hidup ini kita memang tak dapat kawal diri kita. Kadang-kadang terkata perkataan-perkataan yang buruk. Saya pernah bawa kepada tuan-tuan cerita tentang seorang sahabat Nabi, ridwanullahi alaihim ajma'in. Semua sahabat Nabi ini merupakan memang kita diajar untuk mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah. Cerita berkaitan dengan sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang asal hidupnya seorang perompak kemudian masuk Islam, jadi sahabat yang terbilang yang mulia. Beliau ni pernah bertelaga, bersisi faham dengan sahabat Nabi yang lain namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Abu Dzar yang menjadi sangat marah kepada Bilal telah berkata kepada Bilal, ya ibnal aswadaini, wahai anak dua orang hitam, bapak dengan mak kamu orang hitam, orang kulit hitam, black. Dihinanya Bilal Al-Habsyi ni tuan-tuan, kerana bertelaga bersisir, maka itu yang terbit dari mulutnya. Lalu Bilal bin Rabah telah mengadu peristiwa itu kepada Nabi SAW, dan Nabi telah pun memanggil Abu Dzar, berkata kepadanya, ya Aba Dzarin, innaka mru'un fika jahiliyatun, kau ini seorang yang masuk Islam tapi dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Oleh kerana merasa kesal di atas perbuatannya itu, Abu Dzar telah pun berkata kepada Bilal supaya dipijak kepalanya sebagai gantian kepada perbuatan kata-katanya yang tak sepatutnya diucapkan kepada Bilal tadi. Tapi Bilal mengampunkannya. Menunjukkan kepada kita kadang-kadang dalam hidup ini, walau bagaimana hebat seseorang pun, tapi kadang-kadang kata-katanya itu adalah kata-kata yang tidak sepatutnya, mungkin kerana emosinya, mungkin kerana tekanannya, mungkin kerana peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidupnya. Maka kadang-kadang dia tidak bijak untuk mengeluarkan kata-kata, maka kata-katanya itu menyakiti orang. Dengan sebab itu tuan-tuan, Allah mengajar kita, bila kita sedar kita berkata yang tidak tepat, tidak baik, menyakiti orang, maka waliyaqulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang baik selepas itu. Ya, tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Jadi macam Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW diminta oleh seseorang sahabat, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak, kemudian Rasulullah beristighfar kepada Allah SWT. Kerana mulianya akhlak Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak. Bila terkata tidak, baginda akan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah SWT. Jadi ayat ini merujuk kepada kita, bila kita tersilap mengatakan perkataan-perkataan yang tak tepat, kena baiki diri, kena sebut balik semula. Dan pakar-pakar psikologi pun berkata, kadang-kadang kita mungkin marah pada anak dan berkata perkataan yang tak sepatutnya, maka panggil dia balik semula, kata kepada dia, Aman, Abah salah sebut nak, Abah kata apa itu tak, kamu bukan begitu, kamu seorang anak yang cemerlang, kamu anak yang baik, Abah tersilap cakap lah, maafkan Abah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini sifat manusia, tak ada seorang pun yang sempurna, tak ada seorang pun yang cemerlang, tak ada seorang pun yang maksum. Kita memang buat kesilapan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dalam hadis yang sahih menyatakan bahawa setiap kita ni melakukan kesilapan, tapi orang yang paling baik bila melakukan kesilapan, dia sedar, dia bertaubat, dia memperbaiki diri. Maka itulah yang dikatakan oleh Ibn Faris bila Allah menggunakan perkataan sadida ni, merujuk kepada meruntuhkan satu yang berlaku, kemudian memperbaikinya. Kemudian ia juga merujuk kepada istiqamah, kata Ibn Faris, seorang ahli bahasa yang terkemuka. Jadi kata ni juga menunjukkan kepada sasaran, seorang yang menyampaikan ucapan mohon kepada Allah supaya dapat berkata perkataan yang tepat, yang betul. Jadi kata sadida dalam hal ini tidak sekadar benar, ia juga merujuk kepada tepat pada sasaran. Kerana dalam konteks saya ini, keadaan sebagai anak-anak yatim hakikatnya berbeza daripada anak kandung. Dan ini menjadikan mereka lebih peka kerana memerlukan perlakuan yang lebih berhati-hati dan kalimah yang lebih terpilih. Kerana anak yatim ni sangat sensitif tuan-tuan ini mulia Allah sekalian.
Anak yatim ni anak yang tidak memiliki ayah, yang kita belajar ketika umur masih muda, mentah, sebelum baligh, ayah meninggal dunia. Bukan ibu ya, ayah meninggal dunia. Ayah ni yang merupakan sumber sandaran dalam hidup. Lumrahnya begitulah. Walaupun tak menafikan dalam banyak keadaan pada hari ini, ibu lebih banyak peranan untuk infak, untuk belanja, untuk biaya dan sebagainya. Tapi kebiasaannya ayahlah yang punya pengaruh besar dalam kehidupan. Kerana lelaki dipanggil sebagai yadul kasbi, tangan yang mencari rezeki. Jadi kita mohon kepada Allah supaya dalam apa-apa kata-kata kita, kata yang sadid, bukan musib, bukan sawab, saib saja, tapi kita minta kepada Allah perkataan yang kita ucapkan tu tepat. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kita pada hari Jumaat kita kerap mendengar nasihat daripada khatib supaya jangan berkata-kata ketika imam sedang khutbah. Kerana berkata-kata ketika imam sedang berkhutbah, walaupun kata-kata seorang itu kepada temannya, diam, uskut, fakat laga. Siapa saja yang menegur kawannya, walaupun teguran itu berniat baik, di sebaliknya targetnya lah baik untuk beritahu jangan bercakap waktu khutbah ni, kata-kata tu baik tapi tak tepat, tak boleh. Ketika khutbah Jumaat tak boleh, kena bagi perhatian. Walaupun kita nak tegur orang itu dengan teguran yang merujuk kepada perbuatan tadi, suruh diam pun tak boleh. Lainlah kalau ketika khutbah Jumaat tu tiba-tiba ular masuk dalam masjid, maka kita kata pada orang, ular itu untuk selamatkan negara, itu tak mengapa. Ada orang buta berjalan, kita nampak tengah dengan khutbah Jumaat, orang buta jalan depan ada lubang, kita kena kata pada dia, ke tepi, kita, itu tidak salah. Itu adalah perkataan yang tepat, yang wajar, yang wajib disampaikan. Macam tadi ada bahaya untuk diberitahu kepada orang itu. Tapi kalau nak menegur orang supaya diam, itu tak dibenarkan ketika sedang khutbah Jumaat. Jadi merujuk kepada kita bahawa kataan tu betul, baik, tapi tak tepat, tak boleh. Kerana ia larang dalam Islam untuk melakukan demikian. Kerana khutbah Jumaat adalah waktu untuk semua orang beri perhatian kepada apa yang disampaikan oleh khatib. Saya harap tuan-tuan faham maksud hadis kat sini dalam contoh yang diberikan. Begitu juga ketika orang yang sedang mendengar kuliah, orang sedang sembahyang, orang sedang makan. Dalam kaedah mengatakan al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang makan, orang sedang mendengar kuliah, orang sedang sembahyang, orang sedang belajar, makruh bagi kita untuk bagi salam. Bagi salam itu baik, betul, baik, benar, tapi tak tepat. Kerana situasi itu tidak menggalakkan, membenarkan untuk kita bagi salam, hukumnya makruh. Maka nampaknya perkataan sadid, bukan syadid, saya tegakkan dia bukan syadid, sadid. Dalam ayat ini Allah Taala menyebut wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah kamu berkata perkataan yang tepat. Kerana seperti yang telah digambarkan tadi, anak-anak yatim ni merupakan anak-anak yang mungkin dalam hidupnya tak kurang kasih sayang. Maka perkataan yang kita pilih itu kena betul-betul teliti, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bagi tuan-tuan yang punya peluang, kesempatan, ambillah masa untuk melawat anak-anak yatim. Di keliling kita ada mahat tahfiz. Kadang-kadang mahat tahfiz ni anak-anak yatim yang diundang untuk belajar kat situ. Kadang-kadang ada rumah-rumah kebajikan, anak-anak perempuan yang tersilap dalam hidup, mereka ni kurang kasih sayang. Maka kita wajar mendekati tempat ini untuk mengetahui, untuk memberikan sumbangan. Dan berhati-hatilah kita dalam berkata-kata, kerana mereka ni merupakan golongan yang kurang kasih sayang. Ya, seperti yang Allah gambarkan kat sini, secara tak langsung mengingatkan kita supaya memilih perkataan-perkataan yang tepat. Jangan sampai hati itu terluka. Kadang-kadang mereka dibuang oleh keluarga, kadang-kadang memang tidak pernah melihat wajah ayah sejak dilahirkan. Maka inilah maksud Allah SWT mengkehendaki kita untuk berkata perkataan yang baik-baik. Saya dah jelaskan tadi bahawa perkataan sadid ni, perkataan sin, dal, merujuk kepada meruntuhkan sesuatu yang silap, seumpama bangunan, kemudian memperbaikinya. Makna kalau kita tersilap dalam kata-kata, kita kena fine tune balik semula, kena betulkan balik semula perkataan-perkataan yang kita gunakan. Bimbang dia akan mengakibatkan terlukanya perasaan dan berlanjutan sampai bila-bila, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi mungkin juga kat sini dalam konteks yang dikehendaki, dia merujuk kepada satu muhasabah diri, kritik terhadap ketepatan perkataan ataupun gaya yang kita ucapkan
yang hendaklah kita perbaiki masa ke semasa supaya jangan berlanjutan kesilapan perkataan dan juga ketepatan penggunaan perkataan yang kita gunakan. Jadi Allah berpesan dalam ayat ini menekankan qaulan ma'rufa. Kalau ayat yang ke-8, qaulan ma'rufa itu kalimah-kalimah yang baik yang sesuai dalam masyarakat. Selagi perkataan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi ayat ini memberi satu amanah kepada kita, pesan yang penting supaya dalam hidup ini kita membiasakan perkataan yang baik, perkataan yang tepat, memperbaiki diri kita masa ke semasa supaya jangan perkataan itu melukakan orang lain, klien ataupun sesiapa yang dimaksudkan di situlah. Jadi ayat ini juga dijadikan oleh sebahagian daripada ulama bukti bahawa kesan negatif dari perlakuan kepada anak yatim yang mungkin terjadi dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang ayah dapat memberikan penjagaan kepada harta dan peninggalan untuk anaknya yang telah menjadi yatim, yang telah kita pelajari dalam surah Al-Kahfi. Bila Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah untuk belajar daripada hamba yang saleh, yang dikatakan oleh sebahagian daripada ulama tafsir itu adalah Nabi Khidir AS, maka 3 perkara ganjil pelik yang dilihat oleh Nabi Allah Musa dilakukan oleh hamba Allah yang saleh ini. Tentang kapal yang dirosakkan, anak yang dibunuh, kemudian dinding yang dibangunkan. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Kenapa Nabi Khidir ataupun hamba yang saleh itu membangunkan tembok yang runtuh padahal penduduk di situ tidak meraihkan mereka? Kan? Mirza Akmal, Suhana Mak Yusuf, Hajar Rosna, Iriani Kasman, tahu kan? Hajar Hafizah, Anis Akilah Inastasia, masya-Allah panjang nama. Haryati, Said Hafiz. Jadi kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi, ada kisah yang berkaitan dengan Nabi Musa AS disuruh belajar daripada hamba yang saleh, yang dikatakan oleh sebahagian ulama tafsir itu adalah Nabi Khidir. Perkara ganjil dilakukan oleh Nabi Khidir ataupun hamba yang saleh yang ketiga yang menimbulkan persoalan kepada Nabi Musa adalah kenapa bangunkan tembok yang runtuh padahal penduduk tempat itu tidak meraihkan mereka langsung. Kenapa? Lalu hamba yang saleh ataupun Nabi Khidir ini menjelaskan kepada Nabi Musa, wa amal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Allah menyuruh aku untuk bangun tembok itu kerana di bawahnya ada harta yang tersimpan. Dan nanti kalau tak dibangunkan tembok, nanti orang tahu harta itu akan terbuka, mereka pun akan ambil. Padahal ia milik 2 orang anak yatim yang Allah jaga mereka kerana kesalehan si ayah. Jadi dalam ayat surah Al-Kahfi ada kaitan dengan ayat yang kita bincangkan kat sini. Kata sebagian ulama tafsir, kalaulah ayah itu saleh, maka anak-anak yang ditinggalkan akan dipelihara oleh Allah. Kesalehan ayah menjadi sebab jaminan penjagaan anak oleh Allah. Maka ini tanggungjawab kepada kita untuk menjadi ayah ibu yang saleh, tuan-tuan. Kita jadi anak yang saleh akan jaga anak-anak kita. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala mengisahkan tentang Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arda, mujaddid Islam yang pertama itu. Kata Imam Syafi'i, inilah mujaddid pertama Islam kerana Nabi bersabda, Innallaha ba'atha ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddid laha amra diniha. Allah membangkitkan di awal 100 tahun, setiap 100 tahun, seorang yang akan menjadi pentajdid kepada Islam ini. Maka pentajdid yang pertama, kurun Islam, yang lahir pada ujung kurun pertama Islam, wafatnya Nabi dan para sahabat, maka dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Kata Imam Syafi'i. Tuan dimuliakan Allah sekalian. Kata Al-Imam Az-Zahabi mengisahkan kehebatan Umar bin Abdul Aziz yang dimasukkan sebagai salah seorang daripada Khulafaur Rasyidin walaupun datangnya jauh lepas Ali radhiyallahu anhu. Kita tahu Khulafaur Rasyidin ni ada 4 orang saja. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali.
Jauh sebelum itu datang Umar bin Abdul Aziz. Dan di kalangan Bani Umayyah Abbasiyah pun ada khalifah yang Rashid, Khulafa Rashidin juga. Dan di kalangan Uthmaniyah pun ada di kalangan mereka yang Khulafa Rashidin juga. Maka ia bukan dibataskan oleh zaman. Ia tertakluk kepada akhlak masing-masing, tuan-tuan ya, kepimpinan masing-masing. Umar Al-Fatih ni mudah-mudahan seorang daripada Khulafa Rashidin. Jadi merujuk kepada peristiwa ini, kata Imam Az-Zahabi, bila Umar bin Abdul Aziz wafat, wazir kanannya hampir wafat mengata kepadanya, tuanku Amirul Mukminin, tuanku tak ada apa harta pun nak tinggal kepada anak-anak. Jawapannya kepada wazir kanannya itu, menteri kanannya, tak mengapa saudaraku, andai anak-anak aku orang yang saleh, Allah menjamin untuk menjaga rezeki dan juga masa depan mereka. Andai mereka orang yang talih, lawan pada saleh talih, andai mereka itu orang yang tidak saleh, itu talih, aku tidak mahu jadi pembantu kepada kejahatan mereka. Allah tegasnya jawapan ini. Tapi kata Imam Zahabi, 100 tahun lepas wafatnya Umar bin Abdul Aziz, mereka menghitung keturunan Umar bin Abdul Aziz ini, mereka melihat keturunannya semua jadi orang bangsawan, orang mulia, orang berakhlak, orang berkedudukan. Walaupun matinya tak meninggalkan apa-apa untuk mereka. Habis harta dia untuk Islam. Macam datuknya juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi ada seorang khalifah Islam di kalangan Bani Umayyah juga, namanya Hisham bin Al-Malik, yang ketika matinya meninggalkan untuk semua keturunannya seorang 100,000 dinar. Banyak tuan-tuan, 100,000 dinar itu macam 1 juta kita. Semua anaknya mendapat, keturunannya ada peruntukan faraid sebanyak 100 juta. Seorang. Ia berapa ramai. Tapi 100 tahun lepas wafatnya khalifah ini, kelihatan keturunannya menjadi orang yang merempat, yang tak ada masa depan, meminta sedekah pun ada. Maka harta yang ditinggalkan tidak menjadi jaminan untuk keselamatan anak-anak. Kesalihan bapak lah yang akan menjadi pelindung daripada bahaya yang akan melanda kehidupan mereka sebenarnya. Jadi kata para ulama tafsir, ayat ini menjadi bukti adanya kesan negatif daripada perlakuan kepada anak yatim bila kelakuan si ayah itu kelakuan yang buruk. Tapi sebaliknya, kalau ayah itu berkelakuan salih, maka anak-anak akan dijaga oleh Allah walaupun mereka sudah mati kelak. Ini dapat kita perhatikan dalam surah Al-Kahfi yang telah saya bincangkan kepada tuan-tuan beberapa tahun lalu. Ia seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-82. Wa mal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā. Maka ia kepunyaan dua orang anak yatim, di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua yang ditinggalkan oleh ayah, sebab ayah adalah orang yang saleh. Maka Tuhanmu mengkehendaki supaya harta itu sampai kepada mereka bila mereka dewasa nanti. Itu sebabnya Allah mengutuskan aku dan kau, wahai Musa, untuk membangunkan semula tembok ini bagi mengelakkan harta dicerobok oleh mereka yang tak bertanggungjawab. Itulah cara penyimpanan harta zaman dulu-dulu. Jadi demikianlah kesan positif yang dapat diperolehi oleh manusia dalam kehidupan di dunia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi setakat ni saja dulu renungan kita pada malam ni. Ya, Hajar Rusna, saya dan yatim tinggal masih dalam kandungan, alhamdulillah. Moga Hajar Rusna dapat menjaga anak yatim dengan sebaik mungkin, membekalkan untuk mereka pendidikan agama, mengajar mereka Al-Quran, kerana itulah dia jasa yang terbaik untuk menjadikan mereka manusia pada masa akan datang. Ya, Cikgu Has Muhammad, Pak Fauzi, Pak Fidaus, Dr. Noazia, Mas Shiza Muhammad Isa, Zaliha Bahrudin, ya, Harizal Zira Fazira, Salina Ma'had, Ma'wan, Jami Firdaus, Waalaikumsalam. Ya, Mas Ghani Leng, Kamisa HMS, ayat sebut jadikan oleh para ulama bukti kesan negatif dari perlakuan kepada yatim yang terdapat dalam kehidupan. Nak tanya, kenapa bapa yang tak saleh, apa soalan ni? Anak yang tak saleh, anak-anak akan dapat balasan. Bukan begitu. Bapa yang saleh, kesalihan itu akan memelihara si anak. Ya, kesalihan itu akan menjadi satu faktor keselamatan untuk si anak. Tapi sekiranya bapa itu tidak saleh, maka dan anak-anak itu pun tidak berusaha untuk
memperbaiki diri, maka dibimbangi perkara itu akan mengakibatkan tiada pemeliharaan penjagaan di sisi Allah SWT. Senang nak sebut di sini, ayat merujuk kepada kepentingan kita untuk mensalihkan diri kita, kerana kesalahan kita akan menjadi protection shield untuk anak-anak. Ya, kalau kita ibu bapa yang tidak salih, maka anak-anak dari satu sudut mereka tiada penjagaan di sisi Allah SWT, melainkan kalau mereka dapat memperbaiki diri mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau seorang ayah yang saleh, dia menjadi satu kelebihan untuk si anak mendapat penjagaan di sisi Allah SWT. Hartanya, masa depannya. Jadi kesalihan ini akan menjadi satu kelebihan untuk si anak. Sebaliknya, kalau ayah ibu yang tidak saleh, maka anak itu pula tidak berusaha untuk memperbaiki diri, maka dia terdedah kepada perkara-perkara yang dimaksudkan tadi. Berusaha jadi apa yang saleh. Setelah kita mati, anak-anak akan dijaga oleh Allah Subhanallah. Jadi maznah Haji Ibrahim, sungguh di sini peluang untuk mencari pahala dan kehidupan yang rahmati. Saya bukan maksudkan bila kita tidak seorang ayah atau ibu tidak menjadi orang saleh, anak itu mendapat keburukan si ayah ibu. Bukan itu maksudnya. Saya maksudkan kesalihan ayah ibu akan menjadi satu kelebihan buat anak-anak. Maksudnya begitu. Manakala ayah ibu yang tidak saleh, anak-anak itu perlu melipat gandakan usahanya untuk keselamatan, untuk kebaikan, untuk keberkatan. Begitu maksudnya. Dan dulu pun kita pernah belajar surah At-Tur kan. Walladzina amanu wa taba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai'. Ibu bapa yang salih ni kelebihannya bukan setakat di dunia, malahan di akhirat juga akan membantu si anak untuk dapat kedudukan di sisi Allah, keselamatan, syafaat dan sebagainya. Ya. Jadi kesalihan cukup bermakna di dunia juga di akhirat. Baik. Okey, setakat ni saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Jangan lupa untuk share, panjang-panjangkan video ini. Moga ada kebaikan padanya. Anak yang kematian ibu tidak dikira anak yatim, ya Ustaz? Ya, tak. Yang dikira anak yatim adalah anak yang kematian ayah. Kerana yang membawa rezeki, menginfakkan kepada mereka adalah ayah. Ya? Baik. Nani Menon, Noliza Ahmad, Siti Marwani, Muhammad Zainuddin, Nurkhaini Yusof. Baik, moga anak saya menjadi anak yang salih dan salihah. Kesan daripada kesalihan arwah ayahnya, insyaAllah, mudah-mudahan. Farid Osman, Aminah Mahmud, Lapang Padi, Nurizan Aminun, Siti Hassah Laila, Jami Firdaus, Tini Mat, Yani Malik, Azimah, Kamisa HMS. Baik, terima kasih semua. Yati Khalid, Fizul, Nurilis. Baik, terima kasih. Ustaz, betulkah akan gugur dosa jika setiap kali ibu mencium kita? Gugur dosa? Tidak. Dosa gugur dengan sebab angkat semayang, pergi ke masjid jalan kaki, contohnya rajin pergi ke masjid berjemaah. Apa lagi? Ambil uduk walaupun dalam keadaan payah. Dosa-dosa perlu pada taubat nasuha. Ya. Mandi pada hari Jumaat. Kemudian apa lagi? Puasa Ramadan, itu semua menggugurkan dosa-dosa. Ya. Safi Sadiqin, ayah yang salih akan beriman pada atas anak. Ya, baik. Suzaniel, Lili Osman, Fatin Iliani, Zara, Muhafiz, Mumtaz Jalil, Indang Surya. Terima kasih semua atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa kenang saya dan doa tuan-tuan ni. Panjang-panjangkan video ni. Ruhaya Talib, Cikgu Ruhaya, terima kasih. Hafizi, Siti Nur Hidayah, Bezwood, Fizul. Jangan lupa bagi tuan yang berminat untuk dapatkan tafsir Munir, yang sangat penting, yang selalu saya gunakan dan rujukan di sini, tuan-tuan boleh pre-order
Dan setiap pre-order tuan-tuan akan menikmati hadiah buku yang bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak dalam Islam. Buku tebal yang mengandungi nama-nama anak, nama-nama pahlawan Islam, nama-nama Sri Kandi Islam, nama-nama para sahabat, kisah mereka, gambar sebahagian daripada ulama pun ada dimuatkan situ. Buku yang sangat cantik, indah, lengkap dengan rujukan ini bakal menjadi hadiah bagi mereka yang pre-order Tafsir Munir. Tafsirnya harganya RM1,100. Buku ni harganya RM80. Tuan-tuan akan dapat hadiah. Baik, Ustaz Syafiq Murad, terima kasih Ustaz Syafiq Murad ya. Siti Nurhuda, Haruddin, Masya-Allah, ini nama tuan guru saya. Ani Bongsu, Razali Syafi'i, Nuaini Yama, Tasnim Ruslan, Awang Hasni, Radhiyah Husin, Raina Abdullah, Suhaila, Malik Ismail, Kasmah Hashim, Muhammad Syifuddin Usman, Muhammad Azan Kamaruddin, Iza Faiz, Jia Ariel, Sabri Sabri, Zara, Nudahlia, Abdullah Ishaq, Suhafizuddin, Faizal Muhammadun, Kak Long, Faiza Ahmad, Amin Amino, Sayyidah Salih, Masya Allah ramai. Nur Hamiza, Muslim Salam, Intan Suraya, Rozila, Osman, Hashim, Syekh Azhar, Syekh Bakar, Muaz Helmi, terima kasih semua. Aisyah Sarian. Baik, setakat saja dulu. Sama-sama kita menangguh dengan kuliah ini dengan berdoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhirna khairan minha. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Dr. Nuazia buat komen tafsir bunyi di sini. Ya, tafsir bunyi sangat penting untuk kita miliki di rumah setiap kita. Mudah-mudahan kempen yang kami adakan satu rumah tafsir ini berhasil. Bawalah tafsir munir pulang ke rumah, menjemput hidayah datang ke rumah kita. Baca tafsir munir ni seolah-olah kita dapat lihat apa yang Allah kehendaki dalam kalamnya, dalam tafsirannya, dalam penjelasannya, bimbingannya lengkap sekali dengan contoh-contoh dikemukakan. Baik, terima kasih. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.